Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa qaliluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, apa khabar semua? Sihat no? Alhamdulillah. Berapa bulan kita cuti? Setahun. Okey, lama kita cuti, lebih kurang sekitar saya kira 2 bulan lebih. Kita berehat sebentar daripada kuliah pengajian yang dikendalikan oleh saya. Dan pagi ini alhamdulillah dengan izin limpah kurnia daripada Allah, kita dapat bersua muka kembali, dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita ada manfaat, bukan sekadar manfaat dunia, bahkan manfaat akhirat, juga keberkatan yang kita bakal perolehi sepanjang kita berada di dalam Raudhatun min Riyadhul Jannah, insya-Allah. Baik, kita sampai pada nasihat yang ke-12 pada pagi ini. Insya-Allah kita akan masuk nasihat yang ke-12 daripada nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh ayahanda walid kita ataupun bapa dari segi ilmu kepada kita, juga kepada mazhab, dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ini di antara tokoh-tokoh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Selain daripada Al-Imam Nawawi, maka di sana terdapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bukan sahaja beliau sebagai salah seorang tokoh di dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau juga salah seorang tokoh di dalam mazhab akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Juga pada waktu yang sama beliau juga di antara imam di dalam bidang ilmu tasawuf. Sebab itu kalau siapa yang nak mempelajari ilmu tasawuf, mereka tidak melalui jalan ataupun tidak melihat dan membaca kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, maka mereka akan rugi. Kerana beliau ini orang yang bukan sekadar menyampaikan ilmu, bahkan beliau buat tajribah. Makna tajribah ini dia sendiri yang cuba di atas diri dia, maksudnya melalui dengan pengalaman hidup dia sendiri. Orang yang pernah tenggelam di dalam kemasyhuran. Kalau hari ini ada orang yang famous, yang glamour, yang mencari-cari kemasyhuran dalam hidup, Imam Al-Ghazali lebih dahulu dia pernah berada di satu tempat dan satu masa, orang yang paling terkenal di zaman dia pada waktu tersebut, sehingga tak ada siapa pun boleh lawan kemasyhuran dan kehebatan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Beliau mengajar di satu madrasah yang dinamakan dengan Madrasah An-Nizamiyah, sehingga para mu'arrikhun mengatakan Madrasah An-Nizamiyah ini di antara madrasah terawal. Ataupun kalau hari ini ada universiti, maka dia di antara universiti yang terawal pada zaman ketika waktu tersebut, kerana datang tokoh-tokoh agamawan yang datang daripada seluruh dunia, datang mempelajari di tempat tersebut. Tempat itu dinamakan An-Naysabur. Tetapi hari ini An-Naysabur itu berada di dalam kawasan negara Iran yang telah pun dikuasai oleh Syiah. Tapi di zaman dahulu, tempat tersebut di antara tempat yang amat terkenal bagi sesiapa yang ingin mencari ilmu berkaitan tentang akhirat. Baik, Al-Imam Syafi'i juga rahimahullah, beliau ini dikatakan pernah berada di dalam kemasyhuran dan dia rasa seronok dengan kemasyhuran. Tapi bila sampai ke satu peringkat, dia rasa ilmu yang banyak yang dia telah pelajari dan miliki ini tak boleh kontrol hawa nafsu dia. Sungguh tuan-tuan, kita ni kalau Allah bagi jadi kita pandai,
kita cerdik, kita lebih daripada orang, apa kita akan rasa? Kita akan rasa satu penyakit. Penyakit apa ni? Bukan penyakit darah tinggi makcik oi. Yang ni darah tinggi tak bahaya. Pasal darah tinggi ni kita dapat pahala kalau sabar. Tapi kalau dapat penyakit ujub ini, dia bahaya, dia bukan sekadar bahaya kepada diri, bahkan kepada orang yang lain, bahkan bahaya kepada agama kita. Kerana rugilah setiap amalan yang kita buat, kerana tidak akan menghasilkan pahala melainkan dosa semata-mata. Dia rasa syok dan seronok dengan kemasyhuran, tapi ilmu dia yang banyak ni tak boleh kontrol hawa nafsu dia, sehinggalah dia rasa dan dia berkata, talabnal ilma li ghairillah fa aba al ilmu illa an yakuna lillah. Kami ni menuntut ilmu, belajar ilmu, tapi bukan kerana Allah. Kami tuntut ilmu ni kerana kemasyhuran, dan ilmu itu tak boleh mendatangkan manfaat pada kami, melainkan kami mesti tuntut dia kerana Allah. Akhirnya apa dia buat? Maka dia pun berpaling daripada ilmu kemasyhuran, pergi kepada satu ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah dan mengasingkan diri daripada masyarakat. Permulaannya dia pergi ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. Balik daripada haji, dia pergi pula menziarahi Baitul Maqdis. Selepas menziarahi Baitul Maqdis, maka beliau pergi ke Masjid An-Nabawi. Sebab itu kalau siapa yang ada peluang apa? Peluang untuk berjalan, duit dia banyak, EPF banyak, duit simpanan saving banyak, harta benda banyak, pergi berjalan, yang pertama, yang paling utama ni apa dia? Mekah. Okey, pergi Mekah. Mekah ni buat apa? Tak boleh buat haji, buat umrah. Lepas pergi Mekah, package sekali dengan Mekah adalah Madinah, iaitu Masjid An-Nabawi. Baik, kemudian tambah yang ketiga, apa dia? Al-Aqsa. Okey, Palestin. Okey, baik. La tashaddur rihal illa fi salasati masajid. Jangan kita ni suka pergi mana-mana tempat ni, melainkan 3 tempat ini keutamaan. Baik, ramai orang pergi 2, 3 belum, lengkapkan jadi 3. Okey, jom, rumah ngaji boleh anjurkan, saya boleh bawa insya-Allah. Okey, kita pergi ke Palestin. Okey, insya-Allah. Tambah yang keempat, kalau ada yang ni tambahanlah, bonus. Kalau dah pergi 3 ini, tak pergi yang keempat ni, walaupun dia tak ada dalam hadis, tapi yang keempat ini juga ada nilai dia yang tertentu pada agama dan ilmu kita, iaitu Damsyik, Damaskus. Okey, Damaskus. Di Damaskus ni ada satu masjid. Masjid dia nama Masjid Al-Umawi. Ada Masjid Al-Umawi. So umpama Al-Aqsa ada Masjidil Aqsa, Madinah ada Masjid Nabawi, Mekah ada Masjidil Haram, Damaskus ada satu masjid, Masjid Al-Umawi. Dan Masjid Al-Umawi ini di antara masjid yang terbesar di dunia. Kalau dari segi nombor, kalau tak salah saya, dia di antara yang nombor 4. Nombor 4 yang terbesar, ataupun masjid di Morocco ke mana yang keempat, Az-Zaitunah yang keempat. Tapi dia di antara masjid yang terbesar. Dan saya kira kalau dimuatkan luar dan dalam masjidnya, boleh memuatkan, saya kira mungkin ratusan ribu orang boleh muat, kerana masjidnya yang teramat besar. Dan dari segi usia masjid, Masjid Al-Umawi juga di antara masjid yang berusia, saya kira dah 1000 tahun lebih. Tempoh masanya ni 1000 tahun lebih. Dan di masjid tersebut juga terletaknya makam Nabi Allah Yahya alaihi salam. Makam Nabi Allah Yahya alaihi salam di dalam masjid ini. Okey, sebab itu masjid ini menjadi pilihan. Kenapa masjid ini menjadi pilihan selepas Masjidil Aqsa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, setelah dia keluar daripada Masjid Al-Aqsa, maka dia terus pergi ke Masjid Al-Umawi ni. Dia pergi dekat Masjid Al-Umawi ni, apa yang dia buat? Dia ambil satu sudut daripada ruang masjid. Masjid ini ada 4 menara. Ada 4 menara yang tinggi. Dan dia pergi salah satu menara ni, dia panggil Menara Timur, ataupun disebut sebagai Menara Al-Bayda, yang berwarna putih. Menara ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Apa yang disebut tentang hadis tentang menara ini adalah, iaitu Nabi Isa alaihi salam akan turun di menara ini. Nabi Isa alaihi salam ni akan turun di menara ini di akhir zaman kelak.
dan dia akan memerangi pada waktu tersebut Dajjal dan juga musuh-musuh Islam bersama dengan Imam Mahdi. Mereka akan bergerak membebaskan Palestin dan sampai ke akhirnya. So daripada menara Masjid Al-Umawi ni. Baik, apa cerita Imam Ghazali ni? Imam Al-Ghazali ni dia pergi ke salah satu menara Masjid Al-Umawi ni. Di situlah dia duduk beruzlah dan dia mengarang satu kitab yang hebat. Kitab apa yang dia karang? Kalau sebut nama Imam Ghazali ni, kitab apa yang hebat? Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, di situlah dikarang kitab Ihya Ulumuddin tanpa referen. Maksudnya semua ilmu ni datang daripada pengalaman hidup dia, digaul dengan ilmu dia yang lain, maka lahirlah kitab Ihya Ulumuddin yang hebat ini. Kalau siapa yang tak baca kitab Ihya Ulumuddin ni rugi. Kerana dalam tu di antara kitab yang agak perfect membincangkan tentang perihal penyakit-penyakit hati dan ilmu berkaitan tentang tasawuf. Baik, itulah dia pengarang kitab yang kita sedang baca pada hari ini. Walaupun mungkin kita dah sentuh sedikit dahulu, tapi secara tak langsung hari ini kita dapat sebutkan sedikit tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau ini diberikan satu gelaran yang hebat pada zamannya. Apa gelaran yang beliau dapat? Dia tak dapat Datuk, tak dapat PJK, tak dapat AMN. Walaupun baru-baru ni hari jadi TYT Melaka. Okey, baik. Apa yang dia dapat? Dia dapat pangkat lebih besar, iaitu Hujjatul Islam. Apa dia makna Hujjatul Islam ni? Iaitu tokoh di dalam berhujah. Orang yang pandai berhujah. Dia orang yang amat bijak berkata-kata dan di dalam mematahkan hujah-hujah lawan. Okey, itulah dia Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, kata Imam Al-Ghazali, qala al-musannif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Nasihat yang ke-12. Setelah mengamalkan ilmu, baru engkau akan mengetahui tentang hakikat ilmu. Baik, kita belajar. Bila kita belajar, dua benda kita akan buat dengan ilmu kita ni. Sama ada kita biarkan dia jadi tukun. Tahu tukun? Okey, orang nelayan ada satu perkataan dia sebut tukun. Tukun ni biar macam tu. Akhir sekali datang benda lain buat sarang, batu karang jadi dan tak boleh guna. Baik, ataupun yang kedua, kita ambil ilmu dan kita belajar ilmu, kemudian kita amalkan ilmunya. Maka dia kata, setelah kamu amalkan ilmu yang kita pelajari ni, orang yang amalkan ilmu, nescaya dia akan mengetahui tentang hakikat ilmu. Selagi kita tak amalkan dia, kita tak akan rasa kemanisan ilmu. Ambil hak basic lah, tak payah cerita hak panjang-panjang lah. Baik, kita bukan tak belajar, bukanlah teruk sangat kita ni, Pak Haji tahu apa-apa tak pasal Islam ni, tak tahu satu apa pun sampai ke hari ni. Tak, kita mesti tahu. Dulu-dulu sekurang-kurangnya kita didedahkan. Kita tahu kalau musafir boleh solat jamak dan qasar. Okey, kita dah belajar tak? Ada belajar, ada orang cerita begitu begini, tapi tak pernah buat. Bila tak pernah buat tu, rasa menghargai ilmu ni tak berapa rasa sangat. Bila kita nak buat ni, bila kita bermusafir. Bila kita musafir ni, tiba-tiba kita dapat buat solat jamak dan qasar. Waktu tu rasa sedapnya, rasa manisnya ilmu tadi ni, bila kita dapat buat tadi. Baik, ada orang dia belajar tentang zakat. Bila dia belajar tentang zakat, dia tak ada duit nak dizakatkan, tak seronok. Tapi bila dia belajar tentang zakat, kemudian dia keluarkan zakat, waktu tersebut dia akan rasa kemanisan dia. Maka begitulah dengan ilmu, nescaya kita akan dapat mengetahui tentang hakikat ilmu ni bila kita mampu manfaatkan ilmu yang kita belajar. Baik, ada orang kalau ditanya pada dia, sedap tak musangking? Mereka kata sedap. Okey, baik. Pernah rasa? Tak pernah rasa. Tak seronok. Sedap tak musangking? Sedap. Macam mana tahu sedap? Saya dah pernah rasa. Okey, baik. Siapa yang dah pernah rasa kesedapan makanan yang dia diceritakan pada orang, bila dia cerita pun seronok dan dia makan pun seronok. Macam itulah juga dengan ilmu ni. Maka ilmu ni kalau kita amalkan, baru kita tahu dan bahkan kita akan rasa seronok bila kita mengetahui tentang benda yang kita pelajari tadi, kita dapat amalkannya. Baik, maka kata pengarang kitab, wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah. Baik,
Ulama ni hebatnya mereka, bila mereka nak sebut satu-satu perkara, tak kira Imam Ghazali pun sama, Imam Nawawi pun sama, siapa baca kitab Bahrul Mazi pun sama, mana-mana kitab, bila dia nak memulakan satu-satu nasihat, dia akan sebut satu perkataan. Baik, apa dia perkataan yang mereka akan sebutkan? Iaitu kalimah i'lamu. I'lamu. Apa dia i'lamu? Siapa boleh terjemahkan apa makna perkataan i'lamu? I'lamu. Dalam permulaan kitab, ya Haji, macam nak sebut? Tuntut ilmu lah kamu. Okey, ada jawapan yang lain. Bagus jawapan, tapi tak tepat. Ketahuilah kamu. I'lamu ni apa maknanya? Ketahuilah kamu. Ketahuilah kamu. Maka mereka ni, alim ulama ni, bila dia nak sampaikan satu-satu, dia akan kata ketahuilah kamu. Pasal apa dia kata ketahuilah kamu ni? Macam yang kita duk baca ni. Dan ketahuilah kamu bahawasanya. Pasal apa? Dia nak bagi tahu dekat kita, yang dia nak bagi tahu kat kita ni, ini adalah ilmu. So benda yang nak disampaikan ni ada nilai dia, ada value dia. Benda ni amat berharga. Kalau tak sebut macam ni, orang takkan hargai dia. Bila dia kata ketahuilah kamu, maknanya kalau engkau tak tahu, engkau akan rugi. Maka ni, dengar baik-baik ni, ayah nak bagi tahu. Dengar baik-baik ni, pakcik nak cakap. Dengar baik-baik ni, abang nak sampaikan. Maka bila kita sebut macam tu, yang pertama tujuan dia ni nak tarik perhatian orang. Nak tarik perhatian ni supaya orang fokuskan dan mendengar apa yang nak disampaikan kepada audien ataupun kepada orang yang dia nak sampaikan. Baik, Nabi SAW juga menggunakan uslub yang sama. Bila Nabi SAW nak ceritakan kepada para sahabat, dia gunakan cara soalan. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Kamu pernah dengar tak? Nak tak aku ceritakan pada kalian tentang dosa besar? Bila dia mulakan dengan soalan dan dia tanya, nak tak aku ceritakan? So dia nak buka minda kita ni daripada tak minat kepada minat. Sama juga dengan Imam Ghazali ni, bila dia kata dan ketahuilah. Maknanya mai pakat dengar ni, mai kita pakat baca ni, mai kita pakat ambil tahu benda yang Imam Ghazali ni nak sampaikan. Sampai macam tu. Sebab tu bukan saja-saja diletakkan perkataan ketahuilah ni, melainkan perkataan ini digunakan untuk nak tarik perhatian kita ni supaya melihat apa poin penting yang Al-Imam nak sampaikan. Dia kata bahawasanya, kalimah bahawasanya ni, ini terpengaruh dengan uslub Arab. Orang Arab bila dia nak memulakan percakapan, dia akan berkata dengan perkataan inna. Al-Quran juga sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya ataupun bahawasanya. Kalimah bahawasanya ni, bahasa Melayu bahawasanya ni, bila kita menggunakan perkataan ni? Siapa tahu? Bila kita gunakan perkataan bahawasanya ni? Siapa perasan? Bila masa kita akan gunakan perkataan bahawasanya ni? Yang ingat-ingatlah, saya ingat-ingat zaman sekolah dulu, kot-kot pernah dengar perkataan bahawasanya ni. Bila masa? Ya, pandai. Okey, ni mesti makan kismis 7 biji sehari. Pasal tu boleh jawab. Okey, baik. Bahawasanya bila nak berikrar. Baik, menunjukkan perkataan bahawasanya ni satu perkataan yang digunakan nak kuatkan maklumat yang nak disampaikan selepas tu. Sebab tu biasa orang tak cakap, kalau kita pergi cakap dekat orang, okey, ustaz apa khabar, sihat? Bahawasanya ustaz saya pagi ni telah meminum segelas teh tarik. Okey, kita dengar, wow, ni sungguh-sungguh nak cerita ni kalau ada perkataan bahawasanya ni. So perkataan ini, nasihat ini bukan nasihat yang main-main, melainkan dia adalah merupakan nasihat yang amat penting. Baik, sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Bagus. Nampak dia buka minda kita. Kata Imam Ghazali pada anak murid dia. Ingat balik tak kita cerita di awal kitab dahulu? Nasihat ini asalnya datang daripada soalan yang ditanya oleh anak murid kepada guru, permintaan anak murid supaya gurunya menasihati dia dengan ilmu. Maka dia pun nasihatkan anak murid dia. Tapi pada waktu yang sama dia kata, masalah yang kau tanyakan, dia kata yang kau tanyakan pada aku ni, ada yang aku boleh jawab dengan cara apa yang aku dah tulis ni, ataupun jawapan lisan, ataupun perkataan. Tapi
bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan faham. Ada ilmu ni kita takkan faham melainkan setelah kita beramal. Contoh, hari ni kalau orang ni, Pak Haji duduk kat mana? Bukit Beruang. Pak Haji dah pergi haji? Belum lagi. Pak Haji pernah pergi KL? Tak juga. Mana tempat paling jauh Pak Haji pergi? Dekat apa tu? Naik tol highway, berhenti dekat simpang exit apa namanya, Linggi. Apa Linggi Linggi. Pak Haji paling jauh pergi kedai, iaitu kedai pemasak lemak. Tu Salai tu kan. Kedai Salai tu. Masak lemak Salai. Itulah paling jauh. Okey, paling jauh. Pak Haji pernah tak solat jamak dan qasar? Tak pernah. Pasal Pak Haji tak pernah pergi musafir mana-mana pun. Baik. Jadi dia tahu tak ilmu solat jamak qasar ni? Dia tahu, tapi bila dia tak buat, tahulah sikit, tapi dia tak, pengalaman buat tu dia tak ada. Maka samalah juga dalam bab ni. Kata Imam Ghazali pada anak murid dia ni, dia kata kalau engkau sampai kepada hakikat ilmu ni, bila hakikat ilmu ni betul-betul jadi ilmu. Contoh, okey, nak sampai pada ilmu, okey, nak tuntut ilmu susah tak? Susah. Mula sekali tuntut ilmu. Okey, ni ilmu. Okey, kita katakan ilmu. Okey, first sekali kita nak dapatkan, okey, ni benda yang kita nak dapatkan. Yang kita nak dapatkan. Nak dapatkan ilmu kenapa? Tuntut ataupun kena belajar. Baik. Bila kita belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu, adakah kita dah dapat betul-betul ilmu tersebut? Tak. Belum sepenuhnya. Sebab bila kita dah belajar ilmu ni, dia yang pertama dia boleh simpan. Simpan jadi tukun tadi yang kita kata. Okey, simpan jadi dalam diri dia. Yang kedua, bila kita belajar ni mungkin dia akan lupa ataupun hilang. Dia akan lupa ataupun hilang. Sebab tu ilmu. Dan bila mana kita belajar, kita tak buat apa-apa ni, maka dia jadi tak bermanfaat. Ini tak ada manfaat. Kalau dibiarkan hanya sekadar duduk dalam diri sahaja, maka ilmu ni ilmu yang tak ada manfaat. So, bila kita belajar saja, adakah kita dah dapat betul-betul ilmu? Tak. Melainkan setelah kita tuntut ilmu, kita mesti pergi kepada amal. Okey, pergi kepada amal. Bila mana kita amal saja, inilah dia yang dinamakan hakikat ilmu. Okey, tanpa amal ini, maka ilmu ni hanya jadi ilmu sahaja. Ilmu ni hanya jadi ilmu. Tanpa amal ni, maka dia tidak dinamakan hakikat ilmu. Samalah juga dengan apa yang kita belajar. Selagi mana kita tak buat, maka dia tidak ada apa-apa erti pun. Maka dia kata, maka setelah mana engkau sampai kepada hakikat ilmu, iaitu kau amalkan ilmu tersebut, barulah engkau akan faham. Baru kita faham. Orang tanya kita buat zakat tahu? Tak tahu. Tapi kalau orang yang selalu bayar zakat, automatik dia akan tahu. Orang tanya kita, tahu tak tentang haji? Saya kali pertama saya nak pergi haji, saya dah belajar daripada Malaysia, bawa pergi sampai ke luar negara, belajar tentang haji ni. Tapi tak sampai dalam kepala ni, dia tak reti nak bayang. Hukum dia, wajib dia, apa namanya, rukun dia. Sampai waktu hari nak pergi ni dah berdebar. Waktu tu umur berapa? 21 tahun kot, haji yang pertama. Berdebar ni tak tahu, tak boleh nak bayang. Kaabah pun, walaupun orang cerita Kaabah 4 segi nak mulakan tawaf, tak boleh nak bayang. Tapi setelah kita sampai, kita buat daripada awal pekerjaan haji sampai ke habis. Last kali kita kata senang kan susah? Senang sahaja rupanya. 6 hari saja buat haji. Dalam tempoh masa yang lama tu hanya 6 hari. Belajar 3 tahun tak faham-faham. Tapi bila buat 6 hari ni, automatik pada waktu tersebut kita pun faham akan haji. Oh, macam ni rupanya haji. Balik siap boleh cerita dekat orang lagi. Kita boleh cerita satu perjalanan haji yang kita buat. Maka begitulah juga. Samalah juga dengan orang yang kita belajar tentang apa? Tentang solat malam. Kita dah baca bukan? Solat malam ni bila kita dah belajar, kita tak buat, kita tak reti, tak tahu nak cerita, nak describekan. Melainkan orang yang bangun di tengah malam, dia buat solat malam tu tadi, waktu tersebut, maka barulah dia tahu itulah dia ilmu ataupun benda yang kita belajar sebelum ini. Maka sebab tu dia kata,
seseorang yang belajar, bila dia tidak mempelajari, maka dia tidak sampai kepada hakikat ilmu. Saya banyak menghafal ketika belajar. Ada orang tanya, ustaz, waktu nak pergi ceramah ni, ustaz hafal dulu ke? Tulis nota ke? Saya kata ada yang saya tulis. Mula-mula dulu saya rajin tulis sebelum saya nak cakap. Tapi last sekali tidak membantu saya. Sebab saya akan rasa macam benda yang ada dalam hati saya ni dipenjarakan, terikat. Jadi saya nak bercakap ni, saya terpaksa tengok. Jadi rasa tak seronok, dia tak lahir daripada hati. Sampailah kita biarkan dia. Orang tanya macam mana aturkan ucapan sehingga dia jadi poin ataupun dalil-dalilnya. Saya kata wallahu alam, bila kita bercakap tu, benda tu dia akan datang. Automatik dia akan datang. Automatik dia datang. Macam kita nak cakap yang ni, dia datang. Maklumat tu dia akan datang. Kiri kanan. Sebenarnya sebelum macam tu, saya bertanya kepada guru saya yang mengajar kami ilmu tasawuf ketika kami berada di Damsyik dulu, Syekh Ridwan. Dia mengajar pada saya kitab hikam. Setelah saya dah menghafal banyak benda, kita dah hafal, saya tanya pada dia, saya kata, Tuan Syekh, nak tanya satu soalan. Engkau suruh hafal, aku dah hafal. Cuma nak tahu ni bila aku nak guna dan macam mana aku nak guna. Saya tak tahu dan saya tak reti pun. Benda yang duduk dalam kepala saya ni, saya tak reti nak guna macam mana. Akhirnya dia kata, bukan di sini tempat engkau. Dia kata, wahai anakku, dia kata engkau balik, dia kata engkau akan mengetahui satu hari nanti, engkau akan tahu apa yang kau pelajari ni. Sungguh, bila kita balik, kita menyampaikan pada orang, waktu tu baru kita tahu, oh dekat sini duduk dia. Hak kita hafal dulu-dulu ni, baru kita tahu kat mana dia datang dan bagaimana cara dia datang. Menariknya lagi, bila kita amalkan pula benda tersebut, maka dia akan makin rasa kesedapan dan kenikmatan orang yang mempelajari sesuatu ilmu tersebut. Dia kata, kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya. So maknanya orang yang belajar ilmu, kalau dia belum amalkan ilmunya ni, maka dia belum sampai ke destinasi ilmu tersebut. Dia belum sampai lagi ke destinasi ilmu tersebut. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah. Apa dia masalah zauqiyah ni? Zauqiyah ni feel, rasa dia. So umpama orang cerita tentang buah durian musangking tadi, kalau tak pernah rasa, tak payah sembang lah. Tak payah sembang, melainkan orang yang rasa. Rasa ni lah kita panggil zauq. Apa dia zauq? Zauq ni rasa. Rasa dia ni sampai ke hati. Perasaan yang sampai ke hati. Baik, maka dia kata iaitu masalah yang tidak dapat dipaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikat. Saya bukan tak seronok cerita pasal diri ni, tapi nak bagi faham, bagi tuan-tuan nampak. Saya dulu-dulu mula zaman belajar, saya ingat saya bila kita dah mula start berubah dalam hidup ni, asal kita nakai. Lepas nakai ni taklah kata jadi baik, tapi kita kenal akan kebaikan. Okey, bila kita kenal dengan kebaikan ni, sebab saya duk tengok bapak kita buat, mak kita buat, tok-tok guru kita buat, kita cuba buat. Jadi antara benda yang saya buat dulu ni antaranya solat malam. Okey, solat malam. Saya ingat saya seawal usia saya 17 tahun dah yang saya buat. Bukanlah nak kata tiap-tiap hari saya buat, tak. Bukan nak claim macam tu, tak. Ada masa yang kita buat. Dan saya dapati banyak benda yang membantu solat malam ni, yang membantu kehidupan saya. Selain daripada solat malam itulah kita mampu mengenali tentang diri kita yang sebenar, kemampuan kita dan kuasa Allah. Bila solat malam, benda tu dia dah tak reti nak cerita. Tapi kalau orang yang bangun setengah malam ni, rasa-rasa orang yang tak pernah menangis. Menangis bukan menangis sebab diri, tapi menangis kerana Allah. Di atas mungkin kesilapan yang kita lakukan, dia tak pernah rasa menangis. Orang yang tak pernah rasa menangis ni hati yang keras. Nabi SAW menyebut berkaitan tentang air mata baginda yang keluar ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Ketika cucu anak kepada Zainab meninggal dunia, dia menangis pada waktu tersebut. Maka disebutkan tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Menunjukkan ada pada air mata ni, ada air mata yang tertentu. Air mata seronok lain. Kalau tuan-tuan boleh rasa air mata lah, anak dapat pingat. Okey, anak mengaji,
dapat degree, kita pun pergi sambut convocation anak, kita menangis, meleleh air mata, ambil air mata, calit, jilat sikit. Okey, baik. Okey, rasa macam mana tak apa. Malam besok pula, malam Jumaat, bangun solat malam, tiba-tiba menangis. Rasa pula air mata yang menangis, rasa berbeza. Okey, baik. Menangis sebab apa? Sebab sakit. Rasa Allah jadikan air mata ni adalah benda yang ada hubung kait dengan hati. Air mata ni benda yang ada hubung kait dengan hati, bukan ada otak. Jarang orang dia boleh berlakon keluarkan air mata, melainkan air mata ni adalah benda yang datang daripada hati. So benda yang datang daripada hati ni tuan-tuan, kesan dia amat luar biasa. Saya bagi satu contoh lah. Okey, zaman rock kapak, zaman abang kita yang kat depan ni. Ini zaman Azura. Okey, zaman Azura. Pak Haji kita zaman Uji Rashid dengan Hail Amir. Okey, baik. Yang ni zaman Azura. Sebab tu dia minat motor. Okey, baik. Okey. Baik. So, kalau zaman rock kapak dulu, ingat zaman P.Ramlee, kenapa lagu-lagu P.Ramlee ni jadi lagu yang orang panggil lagu ada jiwa lah, ada jiwa. Walaupun dah lama orang dengar masih lagi seronok. Baik, zaman rock kapak pun sama, lagu-lagu yang tak boleh nak, lagu yang hari ni tak boleh tandingi lah. Tak boleh tandingi. Siapa tahu pasal apa? Bukan sebab nak cerita bab agama ni, bukan agama ni, yang bukan agama. Pasal apa lagu-lagu tu sampai ke hari ni? Feel, ialah feel. Tapi sebab apa? Sebab orang yang menyanyikan tu, dia menyanyi daripada hati dia. Kemudian dia bukan menyanyi kerana dia nak duit. Dia bukan menyanyi kerana nak duit. Zaman tu bukan orang tak sembang pasal duit. Zaman hari ni baru orang duk bincang pasal duit. Zaman tu dia buat dengan hati dia, dengan kasih sayang dia. Sebab tu dia boleh feel, dia ni feel yang luar biasa. Maka macam itulah kita nak masukkan. Mak kita contohnya, orang lain makan masakan mak kita biasa saja. Dia buat masak asam ke masak apa biasa. Tapi bila kita ni, kita makan masakan mak kita, kita teringat sampai ke hari ni. Walaupun dia masak masakan yang simple. Pasal apa? Pasal dia masak ni dengan hati dia, dengan kasih sayang dia. Sebab tu sesuatu benda yang dibuat dengan hati dan perasaan dia tu, kesan, impact daripada benda tersebut adalah berbeza dengan benda yang lain. Sebab tu benda ni bukan benda yang boleh ditulis ke atas kertas tak, tapi benda yang hanya mampu dirasai sahaja. Anak dia boleh merasai kasih sayang seorang ibu, begitulah juga ibu dan sebagainya. Begitulah kita katakan kita, dan inilah ilmu ni yang dipanggil sebagai ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas ni boleh dicakapkan di mulut tapi tak sama, melainkan orang tu dia mesti merasai sendiri dengan hati sanubari dia. Sebab tu kita kata, bila kita sebut ilmu tasawuf ni, dia bukan hanya sekadar ilmu yang berada di atas kertas, tetapi ilmu yang dapat dirasai oleh jiwa kita pada waktu tersebut. Baik, dia kata, sebab tu dia sebut kalimah zauqiyah. Zauqiyah ni ilmu rasa. Ilmu rasa. Rasa ni seumpama orang, sebab tu ahli neraka bila dia dimasukkan kat dalam neraka, apa Allah kata kat dia? Zuq, rasalah engkau. Rasa azab neraka ni dia bukan rasa pada kulit, tapi dia akan rasa seluruh tubuh badannya, sampai ke sanubari, ke jantung hati dia, dia akan rasa. Sebab tu kita katakan itu dinamakan zauqiyah. Pergi ke Madinah. Dekat Madinah ada satu kedai makan baru pun tak baru dah, saya ingat saya tahun lepas saya pergi pun dah ada. Nama dia Ar-Romansi. Nama kedai makan ni Ar-Romansi. Dia tulis dekat situ, kambingnya kami tidak menggunakan kambing sejuk beku. Kami menggunakan kambing yang dibela di tanah Arab ini, disembelih, bukan kambing beku, tak import, tak main. So harga dia mahal lah. Kalau makan, kami makan 12 orang, kosnya 600 rial 12 orang. Okey, makan kambing. Lepas makan kambing, kambing biasa makan kambing, kami dijamu dengan satu set pencuci mulut. Nama dia apa? Kunafah. Okey, kunafah ni dalam dia letakkan cheese. Okey, baik. Kita pun ambil, tengok apa benda ni warna kuning ni, tengok tak menarik pun, macam hangit-hangit sikit kat atas dia. Potong, ambil buah dalam mulut. Bila buah dalam mulut tu dia diam sekejap. Okey, diam sekejap, kemudian telan. Dah telan tu tak cakap lagi, diam. Pasal apa diam ni? Nak rasa, dia punya rasa tu. Kemudian orang tanya kita, macam mana? Kita kata, ish, tak pernah rasa sedap macam ni. Nampak tak? Pasal apa macam tu? Sebab dia dapat merasai. Rasa bukan sekadar pada mulut,
masuk sampai ke dalam, kita rasa sedap dia. Iaitu nak kata sedap ni. So kalimah zauqiyah ini adalah kalimah bukan sekadar rasa pada fizikal, pada luarannya, tetapi rasa sampai kepada dalam. Contoh, rasa-rasa berjihad ni satu benda yang senang ke susah? Amat susah. Tapi pasal apa ada orang dia boleh jihad? Bayangkan tengok para sahabat ni ketika mana Nabi SAW minta mereka datang sedekah. Mereka datang sedekah. Sedekah mereka ni bukan main-main punya sedekah. Abu Bakar datang bawa semua harta dia diletak depan Nabi. Nabi SAW tanya, Abu Bakar, apa yang kau tinggal untuk ahli keluarga? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Baik, bila masuk dalam medan perang ni, tangan putus. Tangan putus apa dia kata? Demi jalan Allah, wahai tangan kanan. Pasal apa macam tu? Zauq tadi. Zauq tadi sehingga mereka hilang rasa sakit tu tadi. Dah mereka tak rasa lagi dah, kerana dia bercampur dengan kasih sayang, dengan ketaatan, dengan segalanya. Maka dia sampai ke satu tahap, maka orang lain tak boleh sampai kepada had apa yang mereka sampai pada waktu tersebut. Dan inilah yang dinamakan dengan kehebatan. Baik, mak saya dia baca Al-Quran khatam paling kurang sebulan sekali. Sebulan sekali. Kita cuba nak buat, tak boleh. Tapi dia boleh buat dan dia boleh konsisten. Baik, dia boleh konsisten. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia rasa bila dia tak baca Quran ni, dia dah rasa, kenapa mak aku tak baca Quran hari ni? Tanya, Quran kau tak best, kena ambil Quran aku juga. Dia kata sebab aku dah tanda dah. Sampai ke satu tahap, bila dia tak buat tu, dia rasa tak sedap. Orang tanya dia kat mana kesedapan, dia tak reti cerita, tapi dia orang yang amalkan, dia tahu. Sama juga orang yang bangun di tengah malam. Sama juga dengan orang yang selalu berpuasa. Dia tak reti nak ceritakan pada orang, tapi dia yang rasa pada waktu tersebut dia mengetahui akan kemanisan, kesedapan amalan yang dia lakukan tu tadi. Saya jadi imam. Bila kita selalu baca Quran ni, Allah datangkan pada kita ni ada satu rasa. Lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan dapat faham bahasa Arab, kemudian tahu pula apa yang ada di sebalik ayat yang kita baca, lebih seronok. Saya baca Quran, kebetulan saya ni anak pertama, anak kedua, lahir dekat dengan bulan Ramadan. Ada yang bulan Ramadan. Baik, so biasa waktu tu saya cuti sekejap. Yang ketiga tu, waktu tu saya jadi imam dekat satu tempat di Melaka ni. Sampai kat satu ayat ni, kita pun rasa sebab pasal kita faham apa yang ada di sebalik ayat. Jadi kita yang faham, kita tahu. Tapi orang yang tak faham tu, siapa? Okey, pasal apa jadi sebab? Pasal apa menangis? Selesai saya solat, imam datang, dia kata, Ustaz teringat ke anak isteri kat kampung ke? Kalau Ustaz teringat, kami bagi cuti 2 hari, Ustaz pergi balik dulu. Saya pun garu kepala. Nak cerita tak erti, tapi tak tahulah, saya tak kata pun ya dekat dia. Tapi itulah yang orang anggap. Baik, ada beberapa kali yang ada orang datang tanya, kenapa Ustaz menangis? Okey, kenapa Ustaz menangis? Baik, tak apa, kita pun, saya nak cerita tak erti kenapa, tapi orang yang baca tu dia tahu. Kalau tuan-tuan rajin perhatikan imam-imam Masjidil Haram ni, saya suka perhatikan part yang mereka jadi sebab. Setiap imam ni berbeza tempatnya. Contohnya macam Syekh Sudais, dia akan jadi sebab ketika ceritakan tentang ayat yang menggerunkan, yang menakutkan, cerita tentang neraka. Baik, ada imam contohnya Al-Mu'ayqili, bila sampai ayat yang menceritakan tentang rahmat, ada ayat yang menceritakan tentang kuasa Allah bila membacakan kisah Nabi-Nabi. Baik, so setiap orang ni dia tak sama, dia punya feel dan dia punya rasa dia. Bila ditanya kenapa, dia sendiri tak reti nak cerita. Maka benda tersebut benda yang tak mampu diungkapkan dengan perkataan, hanya boleh disebutkan dengan rasa. Setiap orang tu dia ada rasa dia sendiri. Sebab tu kita kata hanya jauh hari yang mengenal Manikam. Okey, Manikam tu siapa? Tak tahu. Baik, sama balik. Okey, dia kata, maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicuba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Contoh, saya baca satu ayat Al-Quran. Itu ayat Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
Saya baca ayat tu, kemudian kita jadi sebab, kita menangis. Jadi orang pun tanya, macam mana tuan-tuan faham ayat ni? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Saya terjemahkan ayat dia. Bahkan kamu ni manusia, kamu lebih terkesan dengan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik, rasa-rasa part mana yang menjadikan kita terasa pada ayat tu? Part mana? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Baik, kalau saya baca ayat tadi tu, saya akan rasa sebab yang lebih baik itu. Okey, nampak? Okey, Hajjah dia kata dia terkesan sebab ayat menunjukkan akhirat itu lebih baik. Tapi kalau saya kata, saya rasa part lain pula. Saya rasa yang dunia tu sebab saya terkesan dengan dunia banyak. Kita muhasabah balik diri, ya Allah, teruknya aku ni terkesan dengan dunia banyak, sedangkan akhirat tu lebih baik. Sebab tu saya kata tak sama. So bila kita kata, ceritakan pada orang, semua orang tak sama. Ada orang bila dia baca ayat ni sebab dia tahu dia lalai dan leka dalam bab dunia ni, dia terasa pada perenggan yang pertama. Ada orang yang mungkin yang keduanya kerana dia duk memikirkan tentang akhirat, dia menginginkan akhirat yang paling terbaik. Bila dia baca ayat ni, dia nak sangat-sangat, maka dia lebih terkesan pada ayat yang kedua tu tadi. Baik, contoh, siapa baca hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah Ummul Mukminin ni dia cerita tentang sifat solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam ni 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat dia ni, air mata baginda ni sampai membasahi janggut dia. Dalam 2 rakaat ni apa yang dia baca? Dia mengulang-ulangkan satu ayat Al-Quran. Apa kata Nabi SAW, apa bacaan Nabi SAW? Iaitu ayat in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalaulah engkau azab mereka, mereka adalah hamba-Mu. Tetapi kalau engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha agung lagi maha mulia. Rasa-rasa kenapa Nabi SAW menangis pada ayat ni? Okey. Ya, dia memikirkan tentang umat dia pada waktu tersebut. Maka orang yang tak faham dan tak berada situasi itu, dia mungkin tak faham, melainkan orang yang berada pada situasi tersebut sahaja. Baik, kita baca surah Al-Fatihah. Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kalau siapa pernah dengar Tuk Pulau Manis, pernah dengar tak nama Tuk Pulau Manis? Itu di antara tokoh Tok Guru di tanah air kita, dah meninggal dah. Diceritakan dia ni, dia mengajar kitab hikam. Bila dia mengajar kitab hikam ni, dia hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca saja Bismillahirrahmanirrahim ni, berderai air mata. Pasal apa dia baca Bismillah berderai air mata? Kita baca Bismillah, kita tak rasa apa-apa. Nampak? Sebab tu yang kita katakan penghayatannya dan emosinya dengan perkataan yang dia bacakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, maka saya yakin ketika saat dia membacakan, dia mengenangkan akan nikmat yang Allah bagi dekat dia, dan dia mengharapkan sesuatu benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala saat ketika dia baca. Maka akhirnya dia menghasilkan satu perasaan yang tak mampu nak diungkapkan dengan perkataan, melainkan orang yang rasa saja dia tahu. Contoh, orang lain tengok Kaabah biasa. Ada orang dia tengok Kaabah, tengok saja Kaabah ni berderai air mata. Orang tanya kenapa? Ada jawapan? Oh, pula tak. Kenapa menangis? Dia kata tak tahu, menangis. Memang nak menangis. Dibuat-buat tak boleh. Bukan benda boleh pergi duduk menangis, buat sebek muka kat depan Kaabah. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dia automatik. Dia benda ni automatik, bukan benda boleh dibuat-buat. Tapi kalau ditanya, maka orang yang tahu saja. Sebab tu ada orang pergi berkali-kali sebab dia nak mengerasai kenikmatan tersebut. Maka itulah dia yang dikatakan tak mampu nak diungkapkan, melainkan mampu dirasai sahaja. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit, maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Maka itulah yang dinamakan dengan zauqiyah. Baik. Okey, so zauqiyah betul ke dalam tulisan Ruminya dia tulis zauqiyah juga? Okey. Baik. Seperti dihikayatkan. Okey. So bila kita bertemu dengan perkataan disebut dihikayatkan, kalimah dihikayatkan ini menunjukkan cerita ini tidak dipastikan kebenarannya. Dengar-dengar ada orang cerita katanya begitulah.
So itu kalimah hikayat. So hikayat ni, benda ni adakah pasti? Tak pasti, tapi diceritakan macam tu. Sebab tu digunakan hikayat. Dan ini di antara salah satu cara uslub para alim ulama bila mereka nak menakalkan sesuatu kisah yang mereka tidak pasti akan kesahihannya, kita kena sebut diceritakan. Diceritakan tu ada orang cerita tapi tak pasti akan kesahihannya. Dia kata dihikayatkan bahawasanya ada seorang yang mati pucuk. Okey, dia panggil sebut kalimah ainin, menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jima' itu bagaimana. Baik, dia mati pucuk, dia suruh orang cerita dekat dia tentang kelazatan jima'. Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya sebelum ini aku hanya tahu bahawa engkau dibalakkan dengan penyakit mati pucuk sahaja, dan sekarang ini aku tahu bahawa engkau bukan hanya sekadar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Faham tak? Okey, baik. Bila dia mati pucuk, dia pergi tanya orang tentang kelazatan jima'. So menunjukkan dia ni bukan sekadar mati pucuk, dia ada dua masalah. Yang pertama masalah mati pucuk, yang kedua masalah bodoh. Benda macam tu kau tak payah tanya pun. Okey, kau tak payah tanya orang. Maksudnya engkau akan tahu. So menunjukkan engkau memang teruk sangat sampai kau tak tahu satu apa pun. Yang kedua, engkau pula adalah orang yang berpenyakit. So begitulah juga kita katakan, macam kita kalau kita pergi tanya orang, ketika diceritakan tentang bab azab neraka, ada orang menangis, pergi tanya dia, pasal apa menangis? Apa kita nak kata kat dia? Engkau ni ada dua. Yang pertama, engkau ni ada masalah. Masalah apa? Masalah tak ada sense, apa common sense. Okey, yang kedua engkau ni tak ada apa, engkau ni bodoh, engkau ni tak ada ilmu. Okey, kau tak payah tanya. Kalau tengok ada orang menangis sebab syurga, jangan tanya dia. Kalau tengok ada orang menangis sebab neraka, jangan tanya dia. Kalau tengok ada orang menangis pada kesedihan, maka tak perlu ditanya. Benda tu benda yang akan datang dengan rasa. Tak perlu pun nak ditanya kepada seseorang. Seorang yang anak meninggal, dia menangis mengalirkan mata, kita cakap ke dia jangan menangis. Okey, kalau ada orang kata macam tu, apa nak buat dia? Mau kena sigung dengan kita. Anak aku kok meninggal ni tak menangis macam mana? Okey, baik. Bila waktu kena bersedih, kita akan bersedih. Maka soalan macam tu tak perlu ditanya pun. Baik, dia kata lagi. Dan baik, kerana kelazatan jima' itu hanya diketahui melalui rasa. Bila engkau cuba, baru engkau tahu. Aku nak cerita kat engkau pun aku tak boleh cerita. Okey, melainkan kena cuba. Macam buah durian musangking tadi, kalau tak pernah makan, cerita pun tak ada manfaat. Melainkan kau mesti kena makan terlebih dahulu. Macam saya cerita tadi, apa namanya, apa kuih apa tadi, kunafah tadi tu. Kalau tuan-tuan tak rasa, pi ke sana, siapa tengok live saya buat masuk ladang kurma tu, bukan? Kami pi ladang kurma. Saya pun tak tahu tempat ni bukanlah tempat rahsia, kebetulan rezeki dapat pergi kat situ. Di satu Madinah ni banyak tempat yang belum diterokai. Ada lagi tempat yang belum diterokai, dan kebetulan tempat itu adalah private properties. Jadi tak boleh sebarangan masuk. Orang punya tanah tu tanah orang. Jadi satu ladang kurma ni kepunyaan seorang Arab ni. Dalam ladang kurma ni ada perigi. Perigi ni perigi yang wujud daripada zaman Nabi SAW. Perigi tu nama dia Bi'rul Hajim. Bi'rul Hajim ni Nabi SAW pernah sampai, Huzaifah Al-Yaman pernah sampai, siapa dia lagi, Abu Ayyub dan beberapa orang sahabat pernah sampai di situ. Tu di antara kawasan tempat dia orang. Dan di dalam tu juga ada satu masjid lama, nama masjid tu Masjid An-Nur, dan Nabi SAW pernah solat di tempat tersebut. Jadi tempat ni ditutup sebab tanah tu orang dah beli dah. Cuma dikekalkan periginya dan dikekalkan ruang tempat solat. Pada zaman dahulu kala mereka jadikan masjid, tapi hari ni sebab orang dah beli, maka dia tutup kawasan tu. Jadi saya cuba kontak dengan owner tanah tu, minta izin untuk nak pergi ziarah ke perigi tu, dan dia izinkan. Dia suruh pekerja dia buka pintu. Saya buka. Kebetulan kami pergi pun tak ramai. Dan saya bawa, waktu tu saya bawa Syekh Fuad. Syekh Fuad As-Safa tu, Negeri Sembilan tu, bukan? Datuk Fuad. Okey, saya bawa dia pergi kat situ. Tak apa pergi. Kebetulan pergi dia orang tu pergi tu minum air pergi apa semua. Saya pun tengok, oh ladang kurma. Ladang kurma pula, ladang kurma ajwah tu. Jadi saya pergi tengok pekerja dia tengah duk panjat pokok.
Duk panjat pokok, duk petik buah kurma ajwa. Sebelum ni duk pergi beli benda hak dah orang dah petik. Ni orang tengah petik. Apa lagi kita pun buat live Facebook. Saya pun pergi tengok macam mana dia panjat pokok, macam mana dia petik. Jadi buah yang baru petik itulah kita ambil, kita makan. Barulah saya tahu. Sebelum ni saya duk ingat kurma ajwa yang paling terbaik yang warna hitam berkelit, berkilat tu. Itulah yang paling terbaik. Tapi sekarang baru saya tahu rupa-rupanya buah yang baru itu adalah buah yang bukan macam tu. Dia nampak macam nak kelabu-kelabu, tak adalah hitam berkilat. Hak hitam berkilat tu sebenarnya buah kurma lama. Okey, dia polish saja bagi nampak berkilat. Bahkan diwapkan dia supaya nampak dia kembang. Ada setengah dia wapkan daripada bawah supaya buah tadi jadi kembang. So bila kita petik, kita makan buah tu teramat lembut. Itulah yang dinamakan rutab, lembutnya dia. Kemudian kita boleh koyak pun cantik, masuk dalam mulut tu memang rasa dia berbeza dengan kurma ajwa yang dah liat yang kita beli dekat luar ni. Kita makan, waktu tu baru kita tahu macam ni rasa kesedapan rutab. Sebab itulah Nabi SAW dia suka makan kurma rutab. So bila kita makan baru kita tahu dan kita dapat rasa. Dan kalau nak cerita dekat orang sedap macam mana buah kurma manis, tak tahu, tak erti lah nak cerita. Tapi engkau makan, engkau tahulah. Kalau engkau makan, engkau tahu. Maka itulah maksud yang kita nak sampaikan. Maka dia kata lagi, bila engkau cuba baru engkau tahu. Jikalau belum pernah mencubanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahui. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Okey, orang yang tak tahu nescaya dia tak akan dapat faham. So umpama tanya kepada orang yang menangis bila dia baca Quran, dia tak boleh nak cerita, melainkan orang yang mengetahui saja akan mengetahui tentang benda tersebut. Baik, ada apa soalan nak tanya tentang nasihat yang ke-12 tu? Kita ada 10 minit. Kalau ada soalan lah. Lagi nanti next class kita baca nasihat yang ke-13 insya-Allah. Okey, ada apa soalan nak tanya? Kita ada 10 minit. Kalau ada soalan lah. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan, bagi saya tanya soalan. Okey. Apa nak tanya soalan? Ya. Okey, belajar ilmu, beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu sesat lah. Okey, sebab apa, macam mana dia nak beramal? Sebab syarat untuk ilmu ni, sebab syarat untuk amal ni, al-ilmu tusbiqul amal disebut. Al-ilmu tusbiqul amal. Okey, apa makna dia? Ilmu mendahului amal. Bila dia buat amal mendahului ilmu, maka orang tu yang pertama dia adalah orang yang jahil, yang kedua dia mesti akan terdedah dengan kesilapan. Dia mesti akan terdedah dengan kesilapan dan pasti dia akan tersesat. Contoh, saya bacakan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ni ada satu ayat. Apa firman Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak tak aku ceritakan pada kalian orang yang rugi dalam beramal? Tak beramal confirm rugi, tapi ni dah beramal rugi buat apa? Orang yang tak berbisnes, dia tak ada untung. Okey. Tapi bila engkau berbisnes tapi engkau rugi, baik engkau tak payah buat bisnes daripada engkau buat bisnes rugi. Maka Allah kata, nak tak kami ceritakan pada engkau wahai Muhammad, untuk disampaikan pada manusia siapa orang yang rugi dalam beramal. Siapa dia? Kata Allah SWT, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka orang yang sesat hidup kat dunia. Pasal apa dia sesat? Pasal dia beramal tanpa ilmu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka yang beramal tadi, dia sangka dia telah melakukan benda yang paling terbaik, tapi sebenarnya benda tersebut adalah salah. Maka rugilah kita. Beramal tanpa ilmu, maka dia beramal akan jadi satu kesalahan, bahkan dia akan rugi dalam beramal. Sebab tu beza orang beramal dengan ilmu, beza orang beramal tanpa ilmu. Contoh, ketika zaman Nabi SAW, ada semalam, kuliah semalam saya sebut di Masjid MITC, kisah isteri Nabi SAW bernama Al-Juwairiyah. Juwairiyah ni dia rajin beramal. Nabi SAW balik, Nabi tengok dia tengah beribadat, Nabi biarkan dia.
Dia beribadat ni sampailah matahari naik. Matahari dah tinggi dah, kemudian dia pun selesai. Kata Nabi SAW, wahai Juwairiyah, ibadat yang engkau buat dengan ibadat yang aku buat, zikir yang engkau baca dengan zikir yang aku baca, aku hanya bacakan zikir ini 3 kali sahaja, tetapi 3 kali yang aku baca melebihi kebaikannya berbanding zikir engkau daripada semalam bawa sampai ke pagi ni. Maknanya zikir aku lebih baik. So apa poin dekat sini nak gambarkan? Bila sesuatu benda tu dibuat dengan dasar ilmu, diambil daripada Al-Quran dan Sunnah, pasti untung. Tapi kalau benda dibuat dengan logik kita ataupun dikreatkan dengan kita sendiri yang buat, ditakuti kita akan sesat lah. So rugilah kita. Sebab tu ilmu yang dilakukan dengan amal yang dilakukan dengan ilmu ni, kita akan rasa seronok, kita akan rasa lebih puas berbanding dengan ilmu amal tanpa ilmu. Baik, contoh lagi yang kedua, kita baca surah Al-Mulk. Okey, cuba ingat balik ayat-ayat terawal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan ini dan kematian ini untuk Allah nak lihat siapa di antara kita orang yang paling terbaik amalannya, bukan terbanyak amalan, paling terbaik amalnya. Siapa orang yang paling terbaik amalnya? 2. Orang yang paling terbaik amalnya ada 2. Yang pertama, amal ikhlas kerana Allah. Syarat yang kedua, amalan itu bertepatan dengan sunnah. Okey. Macam mana nak tahu bertepatan dengan ilmu? Tanpa ilmu, nescaya jadilah kita seumpama golongan-golongan sesat yang lain. Tanya Rasul Melayu. Tanya dia, macam mana boleh mengaku kata Nabi? Dia kata, bukan saya yang mengaku. Dia kata, Allah yang lantik saya. Kat mana pula yang Allah lantik engkau? Ada surat? Dia kata ada. Kat mana? Dalam Quran. Tunjukkan kat mana ayat Quran yang kata engkau Rasul. Ni, baca ayat ni. Wa ma arsalnaka illa rasulah. Tidak kami utuskan engkau melainkan sebagai seorang Rasul. Dia rasa dia dah cerdik lah. Hakim kata, kalau engkau baca, engkau jadi Rasul. Aku baca, aku pula jadi Rasul. So, maknanya dia bodoh, tapi dia rasa dia cerdik. Dia amal sendiri dia, tanpa mengambil daripada sumber yang betul. Sebab itulah kalaulah setiap orang dia boleh beramal tanpa ilmu, nescaya porak-poranda masyarakat. Semua orang buat amal masing-masing tanpa ilmu, tanpa guru, nescaya akan jadi sesatlah kita. Baik. Okey, ada soalan yang lain? Sila. Tak apa. Kita selalu dengar yang seseorang itu pada amal soleh, tapi bila dia nak meninggal, dia macam berlaku ke apa, dan Okey. orang tu buat maksiat sepanjang masa. Tapi bila dia nak meninggal, dia masuk surga. Apa sebabnya? Okey, apa sebabnya? Yang pertama, kalau tanya sebab, wallahualam, kita pun tak tahu nak cerita apa sebabnya. Tapi sebenarnya di sana ada satu hadis Nabi SAW. Al-amalu khawatimahu. Amal itu pada pengakhiran. Baik, hadis ini masuk dalam kategori hadis ar-raja. Apa didikan yang Allah nak didik kita dalam isu soalan yang ditanya tadi? Ada orang baik, kemudian ketika nak meninggal, berubah pula, akhirnya meninggal dalam keadaan tak baik. Ada orang yang awalnya tak baik, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan yang baik. Kita kata, banyak cantik tak aci lah macam tu. Engkau baru baik 3 hari, tiba-tiba mati dalam baik. Habis tu aku yang 40 tahun dah buat baik, tiba-tiba mati dalam keadaan tak baik. Mana adilnya? Okey, baik. Sebenarnya Allah SWT nak sebut dekat kita, jangan bergantung dengan amal, tetapi bergantunglah kepada Allah. Buktinya di sana ada satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW pada para sahabat ni, sampai sahabat rasa terkejut. Apa dia kata Nabi SAW? La yadkhulanna ahadukumul jannah bi'amalikum. Kamu semua ni takkan masuk syurga dengan amal kamu. Baik. Sebab ada orang ni dia claim, bahasa budak-budak sekarang ni, dia kata bajet baiklah, bajet bagus. Dia kata, alhamdulillah lah Ustaz, sejak belajar kat rumah ngaji, tiap-tiap hari ngaji saja kerja saya Ustaz. Alhamdulillah lah Ustaz, terima kasih lah tunjuk kat saya rumah ngaji ni. Baik, saya dulunya tak mengaji, sekarang ni dah mengaji dah. Okey, baik. So dia rasa dia dah baik dah. Alhamdulillah lah Ustaz, saya Isnin Khamis puasa. Kadang Jumaat pun saya puasa sekali Ustaz. Okey, baik. Kemudiannya pula saya solat malam, saya sedekah. Baik. Seseorang yang beramal, katakan dia meninggal umur 70 tahun. Dia beramal 70 tahun. Sepanjang 70 tahun, keluar daripada perut mak dia dah solat lah. Sampailah meninggal 70 tahun ni. Penuh sepanjang hidup dia.
Baik, sekarang dia pun mati. Bila dia dah mati, dia masuk syurga. Okey, insya-Allah dia masuk syurga lah, sebab dia orang baik, dia masuk syurga. Berapa tahun dia duduk dekat syurga? Adakah dia duduk dekat syurga 70 tahun? Tak. Siapa pun bila dia masuk syurga selama-lamanya. Maknanya, adakah kau masuk syurga sebab amal kau? Kalau masuk syurga sebab amal, kau beramal 70 tahun, kau masuk syurga cukup 70 tahun. Maknanya kita masuk syurga sebab apa? Sebab rahmat Allah. So Allah nak suruh kita pandang pada rahmat, bukan pandang pada amalan. Apalah sangat amalan yang kita buat, setakat Quran yang kita baca, solat sekali sekala, sedekah yang sedikit, nak compare dengan syurga yang Allah nak bagi. Baik, tak payah banyaklah, ambil hak paling simple dalam syurga ni. Kaki, alas kaki ahli syurga. Tahu tak alas kaki ahli syurga ni hak paling simple sekali ni? Kalau nak dikomparekan dengan dunia dan segala isi dunia tak mampu nak compare dengan alas kaki ahli syurga. Ini kan pula nak dapat yang lain lagi. So setanding dengan amalan kita tak. Kalau dah tak setanding dengan amalan kau, engkau bukan masuk syurga sebab amalan kau, tapi engkau masuk syurga sebab rahmat Allah. So Allah nak suruh kita pandang pada rahmatnya, jangan pandang pada amal. Kesan orang yang pandang pada amal ni, dia akan rasa dah cukup dah. Dia akan rasa hebat, dia akan rasa. Sedangkan syurga itu milik Allah. Okey, so kita katakan kat sini sebab tu hadis ini walaupun nampak macam tak patut dan tak aci, okey, tetapi sebenarnya apa pengajaran yang Allah nak suruh bergantung pada Allah. Jangan kita bergantung dengan amal kita. Sebab tu mintalah ke Allah supaya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Sebab setiap orang ni telah dijanjikan. Ada orang beramal 70 tahun, penghujungnya akhirnya meninggal dalam keadaan yang tidak baik, wal'iyadzubillah. Ada orang ya yang kata yang buat tak baik sepanjang masa tu, tapi siapa tahu, kita tak tahu amalan dia yang tersembunyi. Ada setengah orang kita nampak dia pada zahir macam dia orang cerita seorang artis dulu tu, walaupun saya tak suka jadikan artis tu sebagai contoh, tapi kita tak kata artis ni dia selama-lamanya tak baik. Tapi bila dia meninggal dunia, baru orang tahu akan kebaikan yang dia buat yang tak ditonjolkan. Kita ni mungkin tak jahat, tapi kadang-kadang amal kebaikan kita banyak, dan banyak pula dipertontonkan pada orang. Akhirnya yang Allah, kita tak tahu dalam banyak-banyak amalan kita ni yang mana yang Allah nak terima. Yang besar mungkin Allah tak pandang, sebab yang besar tu kita rasa hebat, diri kita hebat, akhirnya Allah buang amalan tu, Allah tak nak. Tiba-tiba ada satu hari kita buat. Sebab tu jangan pelik bila baca hadis. Saya ingat lagi dah arwah dan makcik yang tanya soalan pada saya ni. Kami baca hadis cerita tentang seorang perempuan yang perempuan pelacur yang bagi minum anjing, dia masuk syurga. Makcik tu cepat-cepat angkat tangan, dia kata, habis tu ustaz, kita duduk tunggang terbalik sembahyang ni, tiba-tiba takkan tak dapat syurga. Okey, dia tak puas hati. Pasal apa? Perempuan pelacur tu dapat syurga. Okey. So macam itulah kita katakan. So Allah kebetulan dia buat dengan sepenuh keikhlasan, tanpa mengharapkan apa-apa, dan Allah pandang pada amalan dia. Siapa kita katakan? Sebab tu dalam bab ni bergantung pada rahmat Allah, minta ke Allah Subhanahu Taala, jangan pandang pada apa yang kita buat, pandang pada apa yang Allah nak, apa yang Allah nak bagi. Baik. Ya. Oh, suspend nak tanya soalan ni. Okey, baik. Nak tanya tapi nak tanya juga. Okey. Saya ingat satu hadis tu, ni kitab Imam Nawawi ni. Okey. Kau hebat macam mana pun, kau tetap akan melakukan dosa siang. Betul? Saya minat pula dengan hadis tu. Tapi orang lah katanya. Yeah. Tapi hebat macam mana pun, kau tetap akan melakukan dosa siang dan malam. Betul? Betul Betul? Al-insan la yakhlu minal qata' wa nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada buat salah. Sampaikan kalau siapa baca hadis yang lain disebut, kalaulah satu kaum ni tak buat dosa, Allah akan musnahkan mereka. Allah datangkan satu kaum, mereka buat dosa, akhirnya mereka pohon keampunan pada Allah, dan Allah ampunkan dia orang. So menunjukkan yang kata manusia ni dia akan terdedah dengan kesilapan, dan Allah nak buktikan yang Allah adalah Tuhan yang maha pengampun. Macam tak boleh elak. Tak boleh, mustahil. Mustahil kita katakan manusia, alhamdulillah lah ustaz, saya ni selepas-lepas pada pencen ni tak ada buat dosa lagi dah ustaz. Okey, mustahil. Itu orang kata panggil sembang kedai kopi boleh tembiarang tu, dia kata. Okey, dia mesti ada. Bukan maksum, betul. Yang terpelihara siapa? Nabi SAW saja yang terpelihara. Kita bukan maksum. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Ya. Okey.
kita ni kita tak dapat manfaat dari ilmu. Tapi Ustaz, bila kita ni duduk ngaji ni dan kita hanya beramal pada ilmu yang kita dapat, mana untuk kita dan untuk ilmu. Tetapi ilmu kita ni kita tak boleh sampaikan kepada Tadi Ustaz Jerat sebab wujud tadi ya. Sebenarnya bila kita sampai ke ilmu kita sesuai, sebab kita ni tak ada tauliah untuk menyampaikan ilmu kepada kawan. Ustaz, tauliah. Jadi bila sampai satu tahun, kadang-kadang kawan ni dia pandang kita belakang, bukanlah atas kehebatan kita tu, tapi sebabkan kita yang tak mengenai kita, kita sampaikan. Betul. Macam surah Wal-As yang berada. Okey. Jadi macam mana kalau kita mengaji, kita beramal dengan ilmu itu, tapi kita tak sampai kepada kawan dan kita rasa kita tak layak untuk sampaikan ilmu kita. Baik, soalan ini soalan yang ringkas tapi sebenarnya mencakupi satu jawapan yang panjang. Cuma saya ringkaskan cerita. Soalannya adalah kita tak, bila kita belajar tiba-tiba kita tak sampaikan. Maka adakah semua orang wajib untuk menyampaikan apa yang dia ada? Maka kewajipan ini tidak pada semua, tetapi pada tempat yang kena pada masa. Bila kita nak sampaikan ilmu ni, ketika saat diperlukan. Contoh, kita tahu tentang ilmu tentang solat. Bila kita melihat ada orang yang solat dalam keadaan salah, pada waktu itulah kita sampaikan ilmu kita. Bukan maksud alhamdulillah kita rumah ngaji dah pun khatam kitab fardu ain. Kita pun balik ke rumah pergi beritahu pengerusi surau, saya malam besok saya start nak mengajar kat surau ni. Sebab ustaz dah beritahu kat saya, siapa dah belajar dia mesti kena mengajar pula orang yang lain. Itu bukan itu maksudnya. So menyampaikan ilmu ni adalah pada ruang lingkup yang kita mampu buat. Itu pertama. Yang kedua, kita tak boleh apa yang orang nak kata selepas daripada tu, kita tak boleh menjadikan kita tidak menyampaikan kebenaran tu tadi. Contoh, takut orang kata nanti kita mungkin sombong dengan ilmu kita. Kita dengan Allah saja yang mengetahui. Baik. Yang ketiga, cara nak menyampaikan tu bukan boleh sebarangan disampaikan begitu sahaja, kerana dia ada juga dia punya cara dia yang tertentu supaya tidak disalah anggap ataupun tak kena pada tempat. Bila tak kena pada tempat, kesan dia lebih besar, maka dia lebih pergi kepada uslub ataupun cara kita nak menyampaikan satu benda tersebut. Pendek kata, setiap benda bukanlah maksudnya simply macam tu sahaja, termasuk dalam bab nak menyampaikan ilmu, dan Allah tahulah tahap kemampuan kita takat mana, bukan? Maka mungkin setiap orang ni ada ustaz, bahagian ustaz, orang awam, bahagian orang awam. Mungkin dia tak boleh mengajar untuk orang ramai, tapi untuk anak isteri dia mungkin ruang lingkup tu saja. So saya kira tu memadai bagi kita. Cuma bila bertemu dengan benda yang tempat perlu kita berikan teguran, waktu tersebut pilihlah tiga. Sama ada tegur dengan lidah, ataupun tegur dengan tindakan, ataupun yang paling terakhir dengan hati sahaja. Ya Allah, aku tak mampu nak buat apa-apa, tapi aku tidak redha. Itu pun hanya orang yang tidak ada kaitan dengan kita. Kalau anak isteri, wajib ditegur dengan mulut ataupun dengan tindakan kita. Baik, saya sekadar ringkaslah. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.